Selepas sipadan dan ligitan, Malaysia tumpu perhatian dapatkan hak di Pulau Batu Putih. Singapura ikrar tidak akan dijadikan tapak lancar serangan ke negara lain. Turut dipaparkan malam ini, tindakan di bawah ISA terhadap penyebar berita email palsu. Perbezaan politik gerakan dan MCA tidak jejas Barisan Nasional di Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuala Lumpur kini akan menumpukan perhatian mendapatkan haknya bagi Pulau Batu Putih yang dipertikaikan oleh Singapura sejak 1996. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, Malaysia membuat persiapan mengumpul pelbagai dokumentasi bagi tujuan itu selepas memperoleh hak milik terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan semalam. Butirannya bersama koresponden Zahir Senapiah di Putrajaya. Datuk Seri Abdullah yang juga Menteri Dalam Negeri berkata sehingga kini kerajaan belum memutuskan sama ada akan membawa kes berkenaan ke ICJ. Persediaannya perlu juga dibuat oleh pihak kita dengan rapi dan segala argumen yang ada hubung kait dengannya yang boleh menegakkan tuntutan kita bahawa pulau itu hak kita perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Pemilikan pulau itu sehingga kini tidak dapat diselesaikan melalui saluran diplomatik. Walaupun Singapura belum menyuarakan hasratnya untuk membawa kes itu ke ICJ, kebuntuan penyelesaian mungkin memaksa kes itu dikemukakan menerusi proses undang-undang. Semalam ICJ The Hague Belanda telah memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terletak di perairan Sabah milik Malaysia dan menamatkan pertikaian selama 33 tahun dengan Indonesia mengenai hak kedaulatan bagi kedua-dua pulau itu. Pada sidang media itu, Datuk Seri Abdullah turut ditanya mengenai tindakan bangsa-bangsa bersatu mengaitkan BN dengan kumpulan pengganas Al-Qaeda. Katanya PBB wajar membetulkan kesilapan itu. Kerajaan tegasnya telah mengarahkan Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar untuk mengambil langkah perlu bagi memperbetulkan dan membersihkan nama BN. Laporan Zahir Senapiah dari Putrajaya untuk TV3. Pulau Batu Putih juga dikenali sebagai Petra Branca. Mengikut sejarah, pulau berkenaan terletak di bawah naungan Kesultanan Johor Riau Lingga bermula tahun 1513 sebelum dijajah oleh British apabila perjanjian Anglo-Belanda dimeterai pada tahun 1824. Bagaimanapun, tidak tercatat dalam sejarah pulau itu diserah secara rasmi kepada British oleh Kesultanan Johor Riau Lingga. Pada tahun 1851, sebuah rumah api dibina oleh British di pulau itu. Setelah Singapura berpisah dari Malaysia, Pulau Batu Putih terus berada di bawah naungan Republik itu walaupun ia terletak hanya 13 km dari Johor. Nelayan Malaysia sering dihalau oleh polis Marin Singapura apabila menghampiri atau menangkap ikan di sekitar pulau berkenaan kerana dikatakan menceroboh. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdullah berkata, Kabinet hari ini merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Wisma Putra berikutan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang memihak kepada Malaysia. Kabinet tadi telah membuat keputusan untuk mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan kepada Wisma Putra dan kumpulan yang terlibat dalam membuat persediaan kes berkaitan dengan Pulau Sipadan Ligitan dan Kabinet berpuas hati dengan kejayaan yang telah pun diperoleh itu. Delegasi Malaysia ke ICJ diketuai Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar dan dibantu oleh bekas Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Abdul Kadir Muhammad. Kejayaan menyelesaikan pertikaian pemilikan Sipadan dan Ligitan melalui ICJ, contoh terbaik bagi negara lain untuk menyelesaikan pertikaian yang sama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Rashila Ramli,
keikhlasan Kuala Lumpur Jakarta membawa kepada kejayaan rundingan berkenaan. Dan memandangkan dalam kes ini dah 4 tahun ni dah selesai dari segi prosesnya dan kita dah tahu keputusannya, kita bolehlah berharap supaya ia menjadi satu tauladan atau contoh bagi pihak-pihak yang bersengketa, terutamanya tentang perebutan tanah, perebutan persempadanan dari segi perairan, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi, tambahnya lagi, penyelesaian tuntutan bertindih Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dan Singapura juga boleh menggunakan mekanisme yang sama. Namun memandangkan kedua-dua negara adalah negara ASEAN, wajar dicari konsensus di peringkat badan itu yang sememangnya mempunyai pelbagai ruang bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Ya, kita boleh berinteraksi di berbagai peringkat. Bukannya di peringkat ketua negara dan ketua negara saja, ya, tetapi kita telah berinteraksi dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, dalam aspek budaya dan sebagainya. Dan sistem ASEAN itu sendiri, cara mencari satu konsensus tu telah bagi saya lah telah boleh menyediakan ruang untuk kedua negara meneruskan dialog. Menjelaskan langkah kerajaan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu melalui email, Datuk Seri Abdullah berkata tindakan itu bukan bermotif politik. Tegas beliau, langkah itu perlu demi menjaga kepentingan rakyat serta keharmonian negara. Kita mahu supaya dalam keadaan seperti ini tidak ada sebarang kemungkinan berlakunya keganasan, berlakunya huru-hara dan sebagainya. Kita menghadapi pada masa ini pelbagai cabaran, pelbagai tekanan dan ada pula andaian persepsi bahawa negara kita ini berada dalam keadaan yang begitu kelam kabut. Jadi semua ini perlu diambil kira dan tindakan-tindakan yang diambil mestilah berupa tindakan yang ada hubungan kait dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyat, bukan ada hubungan kait dengan kepentingan politik mana-mana pihak. Tegasnya, kerajaan sama sekali tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang cuba mencetuskan suasana tidak tenteram dalam negara ini. Datuk Seri Abdullah berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Rumah Terbuka Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya siang tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali antara tetamu yang hadir. Lebih 2,000 kaki tangan KDN serta agensi di bawahnya termasuk beberapa perwakilan asing turut menyerikan Majlis Rumah Terbuka ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai ketika mengulas perkara yang sama berkata polis akan meneruskan tangkapan terhadap mereka yang terbabit dan dipercayai kini berada di luar Kuala Lumpur. Katanya polis mengenal pasti individu yang terlibat dalam penyebaran maklumat palsu melalui email itu. Laporannya bersama Azhari Muhyiddin. Menurut Tan Sri Norian, polis belum dapat menentukan sama ada mereka yang ditahan ada kaitan dengan mana-mana kumpulan atau pertubuhan. Kita setakat ini kita tidak mengenal pasti mana-mana kumpulan yang tertentu. Apa yang kita buat setakat ini kita menangkap individu yang bertanggungjawab. So setakat ini kita dah tangkap 2 dan kita akan membuat beberapa tangkapan lagi hari ini di bandar-bandar lain. Semalam, Polis Kuala Lumpur menahan 2 kaki tangan sebuah syarikat swasta yang disyaki menyebarkan berita bahawa beberapa tempat tumpuan orang awam di ibu negara akan menjadi sasaran serangan bom. Penyebaran berita itu terbongkar apabila pihak Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia membuat laporan polis Sabtu lalu. Maklumat itu juga dikatakan turut disebarkan kepada pengguna internet di luar negara. Komitmen kerajaan untuk menangani penyebaran berita palsu melalui email sebenarnya untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Justru tindakan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA dilihat bertepatan dengan kehendak majoriti masyarakat yang cintakan keharmonian. Azhari Muhyiddin, TV3.
Singapura tidak akan digunakan oleh sesiapa atau mana-mana negara untuk melancarkan serangan ke atas negara yang melindungi pengganas. Perdana Menterinya, Goh Chok Tong berkata mereka sendiri akan memastikan sarang pengganas dikenal pasti dan dihapuskan. Menurut Goh, cara terbaik menghindari masalah itu ialah dengan memastikan Singapura tidak menjadi tempat bagi pengganas merancang serangan ke atas negara lain. Katanya, jika sesebuah negara merasakan perlu mempertahankan diri daripada pengganas, ia patut dilakukan mengikut undang-undang antarabangsa. Goh mengulas pendirian Singapura berhubung kenyataan Perdana Menteri Australia John Howard mengenai perlunya melancarkan serangan terhadap pengganas di negara lain. Goh kini berada di Indonesia untuk lawatan rasmi 2 hari. Selepas ini, PLAS beri penjelasan bayaran tol secara tunai tetap dibenarkan. Projek Lebuh Raya Utara Selatan PLAS akan meneruskan pembayaran tol secara tunai. Pengurus kanan Jabatan Komunikasi Korporat PLAS, Khalilah Muhammad Talha berkata, pembayaran secara elektronik EPS menjelang 2007 hanya akan dihadkan di Plaza Tol kawasan bandar. Sebaliknya, bagi pengguna di luar bandar yang jarang menggunakan lebuh raya, mereka masih mempunyai pilihan. Menurut Khalilah, pihaknya mengalu-alukan rancangan kerajaan mewajibkan syarikat konsesi pengendali tol menerima bayaran melalui kad Touch and Go. Malah pihaknya juga sedang mempromosikan pembayaran secara EPS dengan menyediakan pembelian kad Touch and Go di 29 pusat perkhidmatan pelanggannya. Tapi memandangkan kami sebuah highway operator yang interurban, bukan intra-urban tapi interurban. Jadi banyak tol plaza kita pun ditempatkan di kawasan-kawasan luar bandar, bandar-bandar kecil, di kawasan-kawasan terpencil kan. Jadi di sini pengguna tak ramai yang ada komuter trafik lah. Jadi kita masih akan adakan pemilihan untuk membayar secara tunai lah. Ujar beliau pada umumnya, sambutan masyarakat terhadap EPS masih lembap, iaitu hanya 32% menggunakannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Kerja Raya Datuk Seri S. Sami Velu bahawa mulai 2007 pengguna lebuh raya tidak lagi dibenarkan membayar tol secara tunai. Khalilah sebelum itu menghadiri majlis penyerahan barangan permainan dan penutup kempen Toys for Joy PLAS Sahabat HUKM. Ketua Menteri Pulau Pinang, Tan Sri Dr. Koh Sukun memberi jaminan perbezaan politik di antara Parti Gerakan dengan MCA tidak akan mendatangkan masalah kepada Barisan Nasional. Beliau yang juga pengerusi BN Negeri menyifatkan kedua-dua parti matang dalam menangani sebarang isu demi kepentingan BN. Pergeseran gerakan MCA yang selama ini ibarat api dalam sekam menjadi serius selepas pilihan raya umum 1999. Beberapa hari selepas memenangi kawasan masing-masing, Ahli Dewan Undangan Negeri Gerakan bagi bayan lepas, Lim Chien Aun dan Adun Datuk Keramat Lim Bu Chang keluar parti itu dan menganggotai MCA. Meskipun MCA dan Gerakan Rakan Seperjuangan dalam BN, gelagat adun MCA di Dewan Undangan Negeri dikatakan tidak mencerminkan keadaan demikian. Terbaru, dua adun MCA termasuk Bu Chang memilih untuk berkecuali daripada menentang usul DAP berhubung isu jalan lingkaran luar Pulau Pinang. Sikap berkecuali itu yang tidak disenangi pucuk pimpinan tertinggi BN menyaksikan mereka digantung keahlian dalam MCA. Bagaimanapun, Tan Sri Dr. Koh ketika ditemui siang tadi menolak dakwaan wujud ketegangan dalam hubungan gerakan MCA sejak 30 tahun dahulu. Sememangnya saya tidak dapat menafikan bahawa memang tak timbul sedikit perkataan-perkataan yang tuduh-menuduh antara satu sama lain dalam surat khabar akhbar Cina khasnya. Tetapi ini sesuatu yang
kadangkala berlakulah di antara parti-parti komponen. Menurutnya, kepentingan BN perlu diutamakan daripada kepentingan parti atau peribadi. Hanya cara itu, katanya, perpaduan antara komponen dapat diperkukuhkan serta mengelak perebutan kuasa. Tambah beliau, kedua-dua pihak juga tidak boleh terlalu ekstrim dalam pendirian masing-masing. Tapi saya percaya selepas mereka meluahkan fikiran, perasaan, ya, mereka akan menjadi tenang dan selepas itu bekerjasama kembali. Ya. Beliau yang juga naib Presiden Gerakan mengakui perbalahan tidak dapat dielakkan antara komponen BN kerana ia terdiri daripada keanggotaan dan golongan berbeza. Tan Sri Dr. Koh sebelum itu hadir pada Majlis Perhimpunan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri. Beliau juga mengumumkan pelantikan Ahli Parlimen Jelutong, Lee Kah Chun, sebagai pengerusi pasukan pemantau khas bagi kawasan Datuk Keramat. Manakala Jawi pula akan dipantau oleh pasukan yang dipengerusikan Adun Sungai Aceh, Abdul Rashid Abdul. Pemaju hartanah wajar buat kajian teliti sebelum lancar projek baru. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Muhammad Yasin Mansur. Salam sejahtera. Pemaju hartanah perlu membuat kajian teliti terhadap permintaan bagi jenis-jenis kediaman sebelum melancarkan sebarang projek baru. Pemaju selain itu juga harus memfokus kepada jenis kediaman yang bakal dibina bagi mengelak kemungkinan mengalami kerugian sekiranya projek perumahan yang ditawarkan gagal dipasarkan. Nur Lida Nazri, Pengurus Kanan Pemasaran Syarikat Perumahan Pegawai Kerajaan SPPK Sdn Berhad berkata, permintaan bagi hartanah kediaman sentiasa ada. Namun, pemaju perlu bijak mengkaji jenis kediaman yang menjadi perhatian pengguna sekarang. Jika pasaran itu masih ada, tetapi kita mesti fokus kepada apa yang kita hendak buat dan bagaimana jenis-jenis rumah yang sesuai pada waktu ini, seperti mana di Alam Damai kami hanya banyak menumpukan kepada rumah-rumah teres, rumah-rumah jenis landed. Menurutnya permintaan bagi kediaman jenis teres umpamanya masih tinggi di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kami yakin permintaan untuk rumah teres sentiasa ada. Cuma mungkin take up rate ataupun take up rate-nya tidaklah begitu cepat seperti masa-masa dahulu. Kita mesti sabar dan mencari pembeli. Mengulas pembangunan projek bandar bersepadu Alam Damai Ceras, Nur Lida memberitahu syarikatnya telah mendapat kelulusan bagi pembinaan projek komersilnya. Perbincangan kini sedang dibuat dengan beberapa peruncit berjenama bagi membuka pusat komersil dan industri ringan di Alam Damai. Projek perumahan Alam Damai secara keseluruhannya membabitkan pembinaan lebih 4,000 unit rumah bernilai RM1 bilion apabila ia selesai sepenuhnya pada 2006. Pemaju hartanah SP Setia Berhad dan Putrajaya Holdings yakin syarikat usaha sama mereka Setia Putrajaya Sdn Berhad dapat disenaraikan di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL menjelang 2004. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Putrajaya Holdings, Datuk Muhammad Osman Zainal Azim, Setia Putrajaya kini dalam usaha untuk memperoleh sekurang-kurangnya 400 hektar tanah bagi pembangunan. We are very confident. There's no reason why they cannot be listed. Menurut Datuk Muhammad, perolehan minimum 400 hektar tanah ialah antara syarat keperluan penyenaraian. Kedua-dua syarikat berkenaan siang tadi memeterai perjanjian kerjasama tambahan SJVA bagi menyemak semula terma yang dicapai pada 1997. Menerusi kerjasama itu, SP Setia menjangka dapat memulakan projek hartanah bercampur di Presin 15 Putrajaya tahun depan. Projek Presin 15 akan membabitkan pembinaan unit perumahan bagi kekitangan kerajaan dan sektor awam dengan unit komersil yang terhad. Semua pihak yang terbabit dalam perjanjian jual beli membabitkan penjualan Bank Utama Malaysia Berhad kepada Rashid Hussein Berhad dan RHB Bank Berhad telah menerima laporan ketekunan wajar berhubung dengan nilai aset ketara bersih untuk Bank Utama setakat 30 November lalu. Aset terbabit bernilai pada RM902.127 juta. RHB dan RHB Bank menandatangani penjualan jual beli pada 30 Mac tahun ini dengan Cahaya Mata Sarawak Berhad dan Utama Banking Group bagi pembelian Bank Utama.
Menurut perjanjian itu, harga pembelian RHB dan RHB Bank bagi bank utama ialah RM1,804,254,000. Celcom membawa anda meneroka dunia inovasi. Masa untuk memilih. Kurangnya pilihan kadangkala tidak ketara. Umpama komunikasi prabayar memperkenalkan 3 pilihan. Excel untuk penjimatan hebat, Exceed untuk bercakap lebih lama dan Explore untuk bonus SMS. 3 cara berkomunikasi hanya daripada Celcom. Rare, medium atau well done? Masa untuk memilih. Siemens Mobile Malaysia memperkenalkan rangkaian telefon selular terbaru yang menggabungkan pelbagai teknologi aplikasi terkini pada telefon bimbit yang ringan lagi padat. Menurut Naib Presidennya Alex Wong, ia bagi memenuhi kehendak pengguna yang mementingkan kemudahan komunikasi dalam bentuk suara dan data agar lebih pantas dan interaktif. Model terbaru ini ialah Mini 8008, 2128 dan 1168. Ketiga-tiga model ini menerapkan ciri menarik sistem EMS yang membolehkan pesanan ringkas dipertingkatkan ke tahap maksimum, iaitu dengan memasukkan imej dan bunyi pada setiap mesej yang berlainan. Selain itu, ia juga membolehkan pengguna mengakses aplikasi hiburan tanpa wayar menerusi sistem Java. In the product, in the phone, where you can set shortcuts to the menu for your most frequently used function and features. So you can also pre-program the phone. Model Mini 8008 seberat 73 gram ini direka khusus bagi wanita dengan gaya aksesori pada rantai leher. Model yang dilengkapi paparan LCD biru ini menggunakan pelayar protokol aplikasi tanpa wayar WAP bagi capaian internet pada bila-bila masa di mana sahaja. Manakala model 2128 dilengkapi teknologi GPRS bagi menambah kelajuan capaian komunikasi suara dan data. Telefon bimbit ini lebih romantik kerana ianya bersifat glow in the dark yang mampu mengeluarkan cahaya dalam suasana gelap. Model 1168 yang direka bentuk untuk kegunaan lasak ini membolehkan anda menukarkan ganti penutup mengikut cita rasa remaja masa kini. Harga yang ditawarkan bagi ketiga model ini dalam lingkungan serendah RM699 hingga RM1,388. You will see hundreds of applications hopefully coming, and we have some programs also to work together with local application producers. Sekian laporan Detik Niaga, kembali bersama Yusunani untuk laporan selanjutnya. Tuntutan faedah dari Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso tidak akan dilayan jika pekerja gagal menghadirkan diri di Jemaah Dr. Rayuan untuk pemeriksaan pengesahan kesihatan sebenar. Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. Fong Chan On berkata kes itu membabitkan pekerja yang membuat tuntutan tetapi mengalami kesihatan yang meragukan. Datuk Dr. Fong mengulas dakwaan Kongres Kesatuan Sekerja MTUC baru-baru ini, kononnya Perkeso tidak membayar tuntutan kepada pekerja. Beliau menjelaskan daripada 10 kes yang dikemukakan, 5 telah dibayar manakala bakinya tidak dapat dibayar kerana mereka tidak menghadirkan diri di Jemaah Dr. Rayuan. Kita akan ingatkan mereka untuk menghadir supaya keputusan muktamad boleh dibuat oleh Appellate Medical Board ini. Kalau dia tak hadir untuk diperiksa oleh Appellate Medical Board, susahlah. Mereka yang tidak berpuas hati dengan keputusan jemaah doktor boleh membuat rayuan dalam tempoh 90 hari.
Sejumlah 4,302 kes rayuan dilaporkan tahun ini. 84.3% rayuan dilakukan pekerja dan 15.7% oleh perkeso. Sehingga kini, sejumlah 235,000 kes rayuan dikemukakan kepada jemaah doktor rayuan. 90 kawasan pedalaman akan menjadi sasaran program pembangunan komunikasi rakyat PPKR. Menteri Tenaga, Komunikasi dan Multimedia, Dato' Amar Leo Mogi berkata 80 juta ringgit diperuntukkan bagi tempoh 2 tahun untuk menyediakan perkhidmatan komunikasi asas di kawasan berkenaan. Sebagai permulaan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM hari ini melancarkan fasa pertama PPKR di 2 lokasi di Sabah dan Sarawak dengan pelancaran rasminya di Ibu Negara. Pada pelancaran ini, Dato' Amar Leo Mogi menerima panggilan telefon daripada Ahli Parlimen Julau Joseph Salang Gandum dari Pakan Rumah King Sarawak dan daripada Ahli Parlimen Kinabatangan Dato' Bung Mohtar Radin dari Kinabatangan. Sebelum ini, kedua-dua kawasan pedalaman itu tiada akses kepada perkhidmatan komunikasi. So when we try this, we hope if this proves successful, we can then copy it to some other communities as well. The possibility of providing on an individual basis for that type of area is very, very expensive. It might not be practical. So it's targeted at community-based communication. Melalui PPKR, kawasan kependudukan besar yang tiada akses terhadap perkhidmatan komunikasi dikenal pasti. Ia bagi memudahkan akses kepada internet, e-dagang dan e-pembelajaran. Segmen luar negara bersama Nasharuddin Tajuddin. Antara paparannya, perbicaraan suspek serangan di Bali bermula Februari depan. Kereta negara jiran tidak lagi bebas masuk ke Malaysia. Butirannya seketika nanti. Program berita televisyen nombor 1 negara. Lebih 2 juta penontonnya setiap malam. Berita utama bersama Yusanani Yushak dan Aziza Arifin. Eksklusif bersama pemimpin. Turut dipaparkan segmen khusus. Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Laporan luar negara bersama Suami Ahmad dan Kamarudin Mape. Sukan bersama Abu Bakar Atan dan Faisal Ismail. Ikuti Denyut Nadi Harian Negara dan Dunia setiap malam. Dalam Buletin Utama jam 8 malam di TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak berkuasa Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan hari ini di Bali bagi membincangkan langkah untuk mengheret suspek serangan bom di Bali Oktober lalu ke muka pengadilan. Pertemuan menyusul selepas Ketua Penyiasat Indonesia mengumumkan perbicaraan suspek yang ditangkap akan dimulakan seawal-awalnya Februari depan. We actually hope that the court will be on the next February, but it is very much depend on the public prosecutors and the judge, because what is going on now in Indonesia, that this is the best political condition in Indonesia to fight against terrorism. What I said, that strike while the iron is hot. Setakat ini lebih 20 suspek ditahan berhubung serangan maut yang meragut lebih 190 nyawa di 2 kelab malam itu di Bali. Perbicaraan akan dijalankan di pulau peranginan itu bagi mengelakkan kemarahan rakyat. 5 suspek lain masih bebas dan dipercayai masih berada di Indonesia. Menurut Made, perbicaraan perlu disegerakan bagi menghapuskan ancaman pengganas yang menjejaskan ekonomi khususnya sektor pelancongan Republik itu. Presiden Amerika Syarikat George W. Bush mengarahkan tenteranya supaya mula memajukan sistem pertahanan peluru berpandu kebangsaan menerusi pelancar roket di darat dan lautan. Program berkenaan akan bermula pada tahun 2004. Kenyataan Bush itu dibacakan oleh jurucakap White House, Ari Fleischer,
Ia dikeluarkan meskipun ujian peluru berpandu berkenaan di Lautan Pasifik minggu lalu gagal. Tujuan utama program itu dirancang bagi melindungi rakyat Amerika daripada ancaman pengganas. Difahamkan Amerika akan meletakkan 10 pelancar roket di kawasan darat di Fort Greely di Alaska pada tahun 2004 dan 10 lagi tapak pelancar akan ditambah pada tahun 2005 dan 2006. Minggu lalu, ujian ketiga peluru berpandu di Lautan Pasifik juga gagal. Sekaligus, ia dikritik kerana belanja yang dikeluarkan tinggi serta dianggap membazir. Namun Bush dan Setiausaha Pertahanan Donald Rumsfeld mempertahankan tindakan mereka. Di Perancis, pihak berkuasa negara itu menahan 4 lelaki yang disyaki pengganas dalam satu serbuan di sebuah pangsapuri di pinggir Paris. Turut dirampas 2 bungkusan bahan kimia dan sepasang sut pelindung kimia. Menteri Dalam Negeri Perancis Nicolas Sarkozy berkata siasatan kini dijalankan sama ada lelaki terbabit merancang untuk melancarkan serangan di Paris. 3 daripada suspek terbabit dikenal pasti warga Algeria manakala seorang lagi warga Maghribi. Mereka dipercayai pernah menetap di Chechnya. Seorang daripadanya disyaki mempunyai kaitan dengan Rabah Kadre iaitu seorang daripada 3 warga Afrika Utara yang ditahan di Britain atas tuduhan merancang keganasan. Polis Perancis kini giat melancarkan operasi memburu pengganas berikutan desas-desus Al-Qaeda dan kumpulan lain akan melancarkan serangan menjelang sambutan Krismas. Esok, rakyat Korea Selatan akan mengundi bagi memilih presiden baru. Ketika ini, calon Parti Demokratik Milenium, Roh Moo-hyun, mendahului calon-calon lain. Hasil tinjauan media tempatan mendapati Roh mendahului lebih 9% berbanding pencabar terdekatnya. Ia diikuti calon konservatif Lee Hoi-chang yang mewakili parti pembangkang utama negara itu. Roh, seorang peguam, dijangka memenangi jawatan Presiden baru Korea Selatan selepas berikrar akan meneruskan corak pemerintahan Kim Dae-jung terutama mengenai dasarnya terhadap Korea Utara. Sementara Lee yang mendapat sokongan ahli konglomerat negara itu dikatakan mampu menjana ekonomi Korea Selatan selain mempunyai idea baru menangani hubungan dengan Korea Utara. Kedua-dua calon utama terbabit bagaimanapun bukanlah calon popular memandangkan penyokong yang muncul dalam setiap kempen tidak seramai seperti pilihan raya 5 tahun lalu. Roh dan Lee turut ditentang seorang lagi calon bertanding yang mewakili golongan pekerja Hwang Yong-gil. Kwon bagaimanapun dilihat kurang berpengaruh berbanding Roh dan Lee yang jauh lebih berpengalaman dalam bidang politik dan ekonomi Korea Selatan. Pasukan Anbovik meneruskan pemeriksaan senjata ke atas Iraq dan sehingga kini dilaporkan sudah memasuki daerah Mosul di utara Baghdad. Kumpulan terbabit mula bergerak ke Mosul semalam. Jurucakap PBB Hiro Yoiki dalam kenyataannya bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pemeriksaan terbaru ini. Yoiki juga enggan mengulas mengenai campur tangan Amerika Syarikat dan Britain sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Perkara itu semalam dibangkitkan Presiden Syria Bashar al-Assad yang bimbang pasukan berkenaan dipengaruhi Amerika Syarikat dan Britain. Terdahulu, 2 pasukan pemeriksa berkenaan melawat 2 kilang kimia yang terletak di barat daya dan barat laut Baghdad. Namun kedua-dua pemeriksaan terbabit gagal mengaitkan Iraq dengan pembangunan senjata kimia. Sekian laporan luar negara, segmen sukan selepas ini. Aksi Piala Tiger 2002, apa keputusan pertemuan Malaysia dan Singapura? Ikuti segmen sukan bersama Abu Bakar Atai. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
Salam sejahtera. Segmen sukan malam ini memberi tumpuan kepada kejohanan bola sepak ASEAN Piala Tiger 2002 di Singapura. Sudah tentu kita juga akan mendapatkan perkembangan terkini cabaran skuad kebangsaan yang sedang menentang Singapura ketika ini. Perlawanan menentang Singapura amat penting. Kedua-dua pasukan ingin mengembalikan imej bola sepak masing-masing. Justru untuk perlawanan seumpama itu, persediaan mental paling dititik beratkan. Menurut Harris, kecederaan kecil yang dihadapi beberapa tonggak negara seperti Tengku Hazman Raja Hassan dan Subri Sulong sebelum melepas ke Kota Singa Ahad lalu bukan penghalang skuad kebangsaan mencipta kejutan. Harris yakin kesebelasan negara yang turun ke Stadium Nasional malam ini telah bersedia sama ada dari segi mental maupun fizikal. Tidak seperti kebanyakan jurulatih lain, Harris melebihkan kekuatan mental khususnya apabila beraksi sebagai pelawat. Tidak dinafikan Singapura ada kelebihan khidmat pemain luar berpengalaman. Tetapi menurut Harris itu bukan jaminan kemenangan. Hanya pasukan yang mempunyai kekuatan mental dapat melepasi saingan dua musuh tradisi pada malam ini. Bagaimanapun, menurut penolong jurulatih Zainal Abidin Hassan, apa yang penting ialah cara mengawal tekanan. Ini kita kenalah banyak menggunakan nombor satu peluang-peluang yang ada, dan kedua mereka mesti cepat settle down untuk mengatasi pasukan tuan rumah. Singapura mungkin mempunyai kelebihan sendiri dengan gabungan pemain berpengalaman dan juga bantuan daripada pemain luar. Tetapi sebenarnya Malaysia tidak boleh diperkecilkan kerana kita mempunyai barisan muda yang penuh dengan semangat juang yang tinggi. Faisal Ismail untuk Sukan dari Singapura. Sementara itu, sorakan Kalang Raw dijangka kembali di Stadium Nasional pada pertemuan Singapura-Malaysia malam ini. Bagi kebanyakan peminat Singapura, perlawanan menentang Malaysia turut mengimbas zaman kecemerlangan mereka dalam Piala Malaysia. Tetapi ada juga yang menganggap malam ini peluang Singapura membalas dendam. And the last time Malaysia taruh Singapura 1-0, and tonight I think a bit of revenge. And ini malam Singapura udah foreign talent, but Malaysia also yang bagus, udah young blood, young talent. So tonight's match ini malam should be very exciting. Malaysia mungkin juga akan menang pada perlawanan ini kerana bagi pendapat saya mereka mempunyai pemain-pemain muda yang saya rasa begitu cemerlang permainannya. Di sebalik saingan menarik Piala Tiger, aspek keselamatan begitu ketara pada kejohanan kali ini. Menurut pengerusi jawatankuasa penganjur kejohanan, Muhammad Muzamil Muhammad, kawalan keselamatan lebih rapi turut diberi penekanan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga rentetan isu pengganas sejak akhir-akhir ini. Kita telah mengambil keputusan dan kita tidak akan sambil lewa tentang soal keselamatan atau security. Maksima security telah pun diambil, langkah-langkah telah diambil. Kawalan terhadap pasukan juga diperketatkan kerana kejohanan di Asia Tenggara dikatakan antara sasaran utama kaki judi bola sepak. Memang pasukan yang menang malam ini mempunyai laluan yang agak terbuka untuk ke separuh akhir. Itulah yang dicari skuad Malaysia dan juga Singapura. Separuh masa pertama akan tamat bila-bila masa. Jadi kita tanyakan Faizal Ismail di Stadium Nasional bagaimana kedudukannya sekarang. Ya Faizal, ya, Pak. Apa perkabarannya dari Stadium Nasional? Kini permainan separuh masa pertama sedang rancak berlangsung dan saya rasa tinggal lagi seminit atau dua separuh masa pertama akan tamat dan saya rasa semua peminat bola sepak tanah air ingin tahu bahawa sebenarnya Malaysia sedang mendahului Singapura dengan 1-0. Satu berita baik, jaringan dilakukan oleh Akmal Rizal Rakli yang bijak menyempurnakan satu percubaan menarik sebentar tadi pada minit ke-31. Apakah? Ya, jadi Malaysia mendahului 1-0. Ya, Faizal, bagaimana pula corak permainan kita, corak perlawanan? Adakah sorakan Kalang Raw yang begitu masyhur sekali tidak menjejaskan rentak pemain-pemain kita? Itu yang saya pelik, Bakal, kerana mungkin betul juga apa yang Harris katakan kepada saya sebelum ini bahawa saya rasa ada peramen di Stadium Kalang ni kerana juga pun saya rasa lebih 40,000 penyokong Singapura bersorak. Saya rasa Malaysia sedikit pun tidak menjejaskan corak permainan Malaysia. Mungkin pada awalnya kedua-dua permainan agak seimbang. Masing-masing sedang menunggu pasukan lawan. Tapi menuju ke 15 minit, Malaysia banyak melancarkan serangan dan
itulah tadi Akmal Rizal berjaya menyudahkannya. Jadi kedudukan yang agak baik, Malaysia mendahului 1-0, tetapi mungkin apa agaknya faktor yang perlu diperbaiki segera oleh pasukan Malaysia, kelemahan jika ada untuk separuh masa kedua nanti, Faizal? Bagi pendapat saya, apa yang saya perhatikan permainan separuh masa pertama tadi, kedua-dua pasukan mempunyai kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan yang agak sama. Kerana di bahagian pertahanan mereka agak leka dan kurangnya serangan-serangan yang menyengat. Tetapi kekurangan lebih kepada Malaysia yang perlu memperbaiki hantaran yang kurang kemas, Bakar. Baik. Tapi apapun, kita ada lagi 45 minit sebentar nanti selepas tamat separuh masa pertama. Saya rasa Malaysia perlu mengekalkan kedudukan ini atau menambah lagi jaringan jika ingin atau meneruskan saingan yang menarik ini. Okey, Itu Faizal. saja daripada saya. Kita teruskan berita seterusnya. Okey, terima kasih Faizal. Nampak optimis nampaknya Faizal di Stadium Nasional. Dan ini pula keputusan perlawanan Thailand-Laos petang tadi. Seperti dijangka, juara bertahan Thailand tidak menghadapi masalah mencatat kemenangan pertama. Walaupun kurang mantap, prestasi Thailand sudah cukup untuk mencatat kemenangan selesa 5-1 ke atas Laos. Bekas penyerang Perlis Kiatisuk Senamuang muncul wira Thailand dengan menjaringkan hat-trick. Thailand akan menentang Malaysia petang Jumaat ini. Malam semalam pula 13 gol dijaringkan dalam 2 perlawanan kumpulan A di Jakarta. Namun prestasi pasukan tuan rumah Indonesia agak hambar setakat ini sekalipun antara pilihan untuk muncul juara. Indonesia yang seri 0-0 dengan Myanmar pada perlawanan pertama 2 kali ketinggalan sebelum menewaskan Kemboja 4-2. Myanmar pula membelasah Filipina 6-1. Kontroversi dadah Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM nampaknya belum lagi reda. Kementerian Belia dan Sukan masih tidak berpuas hati dan kelembapan PSM telah mengeruhkan lagi keadaan. PSM kini diberi tempoh sebulan untuk mengemukakan surat tunjuk sebab mengapa mereka tidak boleh dikenakan tindakan. Meskipun hukuman ke atas pemain terbabit sudah diputuskan dan laporannya telah diserahkan kepada Pesuruhjaya Sukan, PSM belum boleh tidur lena. Rasa tidak puas hati KBS berpunca sikap PSM melengah-lengahkan siasatan berhubung isu dadah pemain pada Sukan Asia lalu. PSM dikatakan gagal menepati tempoh yang ditetapkan Pesuruhjaya Sukan dalam mengemukakan hasil siasatan. Sebaliknya, selepas ditekan oleh pelbagai pihak, PSM akhirnya bermesyuarat 24 November lalu sekaligus menjatuhkan hukuman kepada trio terbabit. Jawatan Kuasa Siasatan mengambil masa yang terlalu lama untuk menyiapkan laporan ini sehingga mengeruhkan lagi keadaan. Bagaimanapun, KBS menafikan tindakan meminta PSM memberi surat tunjuk sebab diambil berdasarkan reaksi dari pihak keluarga pemain terbabit yang bercadang mahu membawa perkara itu ke mahkamah. Datuk Isyamuddin sebelum itu mempengerusikan mesyuarat kabinet dan menyampaikan hadiah bagi cabaran Malaysia 2002 di Putrajaya. Sebaik saja mengetahui rantau Oceania layak secara automatik ke Piala Dunia, Presiden OFC Basil Scarsella sudah mula membayangkan durian runtuh yang bakal mereka terima, antara 10 hingga 20 juta dolar Australia. Tetapi ketika Australia dilihat pasukan pilihan, jiran mereka New Zealand beranggapan sebaliknya. Anggapan New Zealand mungkin beralasan kerana mereka adalah wakil terakhir dari Oceania layak ke pusingan akhir Piala Dunia. Tetapi itu sejarah tahun 1982. 3 siri kelayakan berikutnya semuanya dikuasai Australia. Cuma setelah terpaksa bertemu pada perlawanan playoff Argentina pada 1994, Iran 1998 dan tahun ini Uruguay, Australia gagal. Dan kini apabila FIFA menetapkan laluan automatik untuk wakil Oceania, kelebihan kembali milik Australia.
Cuma kalau ada pun tentangan, ia hanya dari New Zealand. Tidak seperti negara dari Persekutuan Amerika Selatan yang dihadkan kepada 4 tempat dan tiada peluang perlawanan play-off, termasuklah juara bertahan Brazil. Negara Eropah 13, manakala Afrika 5. Zon Utara dan Tengah Amerika 3 tempat dan 1 play-off dengan pasukan Asia yang juga kekal dengan 4 tempat. Jika anugerah menjadi ukuran, 2002 pasti tahun paling gemilang buat Ronaldo. Dia menerima anugerah pemain terbaik dunia buat kali ketiga sehari selepas merangkul gelaran pemain terbaik Eropah. Tahun 1996, 1997 dan kini 2002. Secara kasar, Ronaldo lebih sekali ganda mengatasi pilihan di tempat kedua Oliver Kahn. Manakala Zinedine Zidane yang juga berharap dipilih buat kali ketiga terpaksa berpuas hati di belakang Kahn. Anugerah pemain wanita terbaik dunia dimenangi Mia Hamm dari Amerika Syarikat. Bagi bekas juara Formula 1 Mika Hakkinen, beliau mempunyai rancangan tersendiri, mahu terbabit dalam sukan rally motor. Bagaimanapun menurut Hakkinen, ia cuma untuk berseronok dan beliau tidak bercadang menjadikan rally sebagai karier baru. Hakkinen yang berhenti berlumba hujung musim 2001 kemudian mengesahkan bersara pertengahan tahun ini. Untuk percubaan bergiat dalam rally, Hakkinen akan memandu Mitsubishi Lancer pada kejohanan Arctic Lapland 2003 yang dijadualkan 24 Januari depan. Dengan laporan itu, sekian segmen sukan. Kembali bersama Yusanani seketika nanti. Penunggang motosikal dikenal pasti mangsa teramai menjadi korban kemalangan jalan raya sepanjang Ops Sikap 3. Ketua Polis Trafik Bukit Aman, pemangku Senior Assistant Commissioner 2, Koh Hong San berkata, kira-kira 61% daripada keseluruhan kematian membabitkan golongan itu. Menurut beliau, fasa kedua Ops Sikap 3 yang akan bermula 20 Disember ini hingga 6 Januari depan akan memberikan tumpuan kepada beberapa jalan raya utama di seluruh negara yang mencatatkan kes kemalangan tertinggi. Antara jalan itu termasuk Jalan Persekutuan, Jalan Negeri serta Jalan Bandaran. Beliau berkata 4,000 anggota polis akan ditempatkan di sepanjang jalan terbabit bagi memastikan kejayaan fasa kedua Ops Sikap itu. Pihak polis akan menunjukkan kehadiran kita khususnya kepada 3 tempat yang saya sebutkan tadi dengan kanopi, rondoan dan lain-lain. Beliau berkata demikian ketika membentangkan laporan analisis kemalangan jalan raya pada fasa pertama Ops Sikap 3 di Bukit Aman siang tadi. Dalam fasa pertama, Ops Sikap 3 yang berakhir pada 15 Disember lalu, 42.6% kes kemalangan berlaku di Jalan Bandaran, 28% di Jalan Persekutuan dan 16.8% lagi di Jalan Negeri. Tambah beliau, sikap pengguna yang tidak bertanggungjawab dan cuai dikenal pasti sebagai punca utama berlakunya kemalangan. Perangkaan Bukit Aman menunjukkan kesalahan memandu secara melulu dan laju mencatatkan kes kemalangan maut tertinggi iaitu 80 kes. Ini diikuti dengan kesalahan memotong atau menukar haluan secara membuta tuli iaitu 69 kes. Kesalahan seperti mengikori rapat kenderaan lain mencatatkan 20 kes, gelojoh ketika keluar atau masuk simpang 16 kes dan leka ketika memandu pula 15 kes. Katanya 110,704 saman dikeluarkan terhadap pesalah jalan raya sepanjang fasa pertama Ops Sikap dilancarkan. Sementara itu, dalam usaha mendidik pengguna jalan raya pada peringkat sekolah, polis menubuhkan satu jawatankuasa bersama Kementerian Pendidikan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR. Satu bentuk sekatan akan dikenakan ke atas kereta negara jiran yang memasuki negara ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja, Dato' Abdul Halil Muttalib, ia bagi membantras kegiatan penyeludupan kereta terpakai sekaligus mengelak Malaysia menjadi pusat lambakan kereta terpakai yang tidak dibayar cukai. Lebih 1,400 kereta terpakai pelbagai jenis didapati diseludup ke negara ini tanpa membayar cukai baru-baru ini. Ia termasuk 407 kereta yang dirampas di Johor dan 10 Mercedes-Benz dirampas di Pulau Pinang.
Bagaimanapun, Dato' Abdul Halil percaya jumlah kenderaan yang terbabit dalam kegiatan itu jauh lebih besar. Kegiatan penyeludupan kereta antara lain membabitkan penjualan kereta seperti Mercedes-Benz berusia 6 tahun pada harga RM50,000 hingga RM80,000. Jelas Dato' Abdul Halil, sekatan boleh dilakukan dengan mengadakan kaedah surat hak milik kenderaan atau dengan cara mengenakan sesuatu bayaran bagi kenderaan yang masuk ke negara ini. Bagi memastikan segala usaha itu berjaya, Kastam turut menasihatkan pembeli kereta terpakai menyemak terlebih dahulu dokumen yang perlu. Kita imbas tajuk utama malam ini. Selepas sipadan dan ligitan, Malaysia tumpu perhatian dapatkan hak di Pulau Batu Putih. Singapura ikrar tidak akan dijadikan tapak lancar serangan ke negara lain. Kemeriahan parti Christmas untuk 250 kanak-kanak dari 9 rumah anak yatim di Ibu Negara mengakhiri buletin utama malam ini. Salam hormat dan selamat malam.